Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'an al-azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana quburana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Wahid ya Ahad ya Wajid Jawad infa'na minka min nafhati khairin fi kulli lahzatin abada 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi midada kalimati walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita akan mulai dengan surah Al-Fatihah dan sambung bacaan kita pada muka surat 378. Muka 378. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Untuk pada kita dengung fanzur tu nun mati jumpa dengan dha. Memang hukumnya ikhfa dengung, tapi ikhfa'nya ikhfa' yang tebal ataupun dalam istilah kita lain ikhfa' tinggi sebagainya lah. Jadi tinggi tebal macam mana? Masa dengung tu kita dah tunjuk macam mulut kita ready dah nak sebut dha je. Sebut dha, mulut kita bulat macam tu, dha. Jadi bila dengung tu mulut dah ready bulat macam tu. Bulat siap dah. Fanzur gitu. Jadi banyak kesalahan orang pada ikhfa' ni, dia macam fanzur mulut dia tu. Kalau tuan-tuan boleh lihat fanzur, itu tak jadi, kurang tepat lah. Bukan kata kesalahan yang besar dan lahan yang jadi kesalahan yang besar, tidak, tapi kesalahan yang kecil. Jadi masa dengung tu dah tebal dah mulut kita. Itu kita ulang balik. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Jadi kita ada 4 huruf tuan-tuan yang kena tebal masa dengung ikhfa' ni. Sad, dad, ta, ha. 4 huruf tu. Adik-beradik semua tu. Sad, dad, ta dan ta. 4 huruf ni kalau dengung nun mati jumpa dengan 4 huruf ni ataupun tanwin jumpa dengan 4 huruf ni, maka masa dengung tu kena tunjuk tebal. Nanti kita akan jumpa huruf ta pula.
Walaqad atayna Dawud wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillah alladhi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Wa waritha Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nas ullimna mantiqat tayr. Kita jumpa tu nun mati jumpa dengan ta tu. Itu pun sama macam tadi mauti. Jadi masa dengar mau tebal. Ulimna mantiqat tayr. Wa utina min kulli syai'. Inna hadha lahuwal fadlul mubin. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins. Minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Hatta idza ataw ala wadin naml. Kita berhenti macam mana naml. Itu lidah kita hanya tekan ke langit atas sebab situ tempat makhraj lam. Makhraj tempat keluar lam. La 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 la. Lidah kita kat mana kan? Baru kita rasa al 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 la 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 la. Jadi kita berhenti atas lam, maka lidah kita tekan tu dia tak ada bunyi apa pun. Nam. Memang bunyi tu bukan bunyi barisnya, tidak, tapi sekadar makhrajnya sahaja. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu. Kita mulai dengan udkhulu. Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha. Jadi qawliha tuan. Jangan sebut macam mana? Kau tak jadi qaw. Dengar beza? Qaw, kau. Mulut tu kena tebal siap dah. Qawliha, bukan qawliha. Fatabassama dhahikan min qawliha. Wa qala
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به tentang perkataan ahabtu. Kita tengok ta tu tak ada tanda. Ta selepasnya ada tanda satu je, waw, dhammah ataupun baris depannya. Tidak ada satu. Ta dan ta di sini kena idgham. Maksud idgham, kita menghilangkan bunyi huruf yang pertama, yang sebut hanya bunyi huruf kedua je. Cuma dalam tajwid idgham ni banyak-banyak idgham. Ada kita dengar idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, idgham mithlain, idgham mutaqar. Banyak jenis-jenis idgham ni. Semua tu kita bagi pada dua grup ni, dua kategori. Satu idgham naqis, satu idgham kamil. Naqis maknanya kurang ataupun tak sempurna. Idgham tak sempurna. Kamil idgham yang lengkap, yang sempurna. Tak sempurna dan satu lagi sempurna. Apa maksud sempurna? Kalau sempurna maksudnya huruf pertama tu tak bunyi langsung, hilang, tenggelam terus kan? Bunyi hanya huruf kedua je. Contoh mana? Contoh katalah, mana kita nak cari contoh sikit. لأعذبنه عذابا شديدا بسلطان مبين. Okey, غير بعيد. Kita ambil ayat lain. Nak cari contoh ayat ulang no? Kan? Okey, contoh senang kita buat, ambil contoh lain daripada buku tadi yang kita baca, iaitu kalau qatta, qaf dal, itu huruf ta belakang dia. Kalau dal tu mati, kita tak bunyi dah dal tu kan, seolah dal tu kita cabut buang je. Kita baca qatta, bunyi tak dal? Tak bunyi kan? Tak dengar langsung dal tu.
Bukan yang salah orang baca qad tabayyana, itu salah. Dia kena idgham kamil, idgham lengkap sempurna, sehingga huruf pertama dal tu hilang terus. Qatta, dal tak bunyi langsung. Qad tabayyana, itu kamil. Okey, satu lagi idgham tak kamil, idgham tak sempurna, iaitu naqis di sini tadi. Walaupun ta tu kena idgham dalam ta hatu tu tuan, tapi ta tu masih duk dengar lagi bunyi sifat itbaq dia tu. Ahad, tuan perasan macam saya nak sebut ta kan. Ahad tu. Mulut ni kembang tu. Ahad macam nak sebut ta, tapi tak sebut pun. Ahad tu balik pada ta. Dia idgham tapi tak lengkap. Jadi kita dengar pun duk ada lagi sikit kesan-kesan ta. Itu maknanya idgham tak lengkap. Duk ada lagi dengar kesan-kesan ta huruf utama. Jadi kita kena baca macam mana? Ahad tu. Mulut kena kembang sikit. Ahad. Kembang macam sebut ta, tapi tak sebut pun. Ahad tu. Tukar balik mulut pada tu. Itu maknanya idgham ta pada ta ni idgham naqis. Dia hanya ada 4 tempat yang tak salah saya dalam Quran. Ada 4 tempat je. Faqala ahadtu bima lam tuhit bih. Wajituka min sab'in binaba'in yaqin. Sadaqallahul azim. Bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam surah An-Naml, setelah di awal permulaan surah, Allah ceritakan kisah contoh Nabi Allah Musa alaihi salam, dan contoh yang kedua iaitu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi salam, bapaknya Nabi Daud. Tapi secara khususnya nak cerita tentang kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi Allah dalam ayat 15 ni tuan-tuan, masih bukan ayat 14, masih ada kaitan dengan penghujung surah atau penghujung kisah Nabi Musa AS. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa, dan mereka mengingkari secara zalim. Siapa dia? Bani Israel lawan Nabi Musa, dan kaum Fir'aun lawan Nabi Musa, dan sombong angkuh serta hati mereka tidak meyakini kebenaran. Angkuh daripada meyakinkan kebenaran, tak terima. Sebenarnya Allah kata mereka tak terima tu bukan kerana tak yakin, tapi kerana angkuh. Yakin tapi angkuh. Apa makna angkuh? Takabur kan? Takabur Rasulullah bagi i'tiraf dia punya definisi yang mudah faham. Batarul haqqi wa ghamdun nas. Tolak kebenaran dan pandang hina pada orang lain. Salah seorang ulama di Shishan, ceceknya Shishan kan, Cencen dia baca Shishan, ceknya di belah Rasulullah. Baru ni para habaib Abi Umar pergi sana, dan mereka ziarah lah salah seorang ulama sana. Maka dia tawaduknya, rendah dirinya, sehingga kan bila dia bercakap, dia kata sebenarnya aku ni tidak ada apa-apa. Dia kata semua orang ceknya ni ataupun Shishan dalam bahasa Arab, Shishan, semuanya orang baik-baik belakang, kecuali aku seorang yang tak baik. Dia kata itu orang yang rendah diri, dia pandang mulia orang lain. Tapi orang yang takabur, dia pandang hina orang lain. Semua orang tak baik, dia seorang je baik. Dan angkuh dia memandang hina pada Nabi Musa AS, ajaran Nabi Musa AS. Bila ada keangkuhan demikian, kita tolak kebenaran. Walaupun benar ni kita nampak memang betul Quran ni jelas yang kebenarannya, tapi tak nak terima kerana tak nak rendahkan kedudukan dan sebagainya. Seperti mana kaum-kaum musuh-musuh Islam di awal, iaitu Al-As bin Wa'il, Al-Walid bin Mughirah, antara musuh yang ketat. Anas bin Nadar, antara musuh yang ketat. An-Nadar bin Harith dan sebagainya lah. Mereka bukan tak nampak kebenaran Quran, jelas tuan. Sehingga kan Al-Walid bin Mughirah
begitu yakin dengan Quran, yakin, tapi mengapa tak nak tunduk, tak nak ikut Quran? Kerana kalau ikut Quran seolah dia rasa macam dia merendahkan kedudukan dia sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Quraisy. Takut hilang pengaruh, takut hilang kedudukan, pujian orang. Allah sebut tegur dalam surah An-Nisa, ayat bertahu na'indahum izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Adakah sanggup mereka ni, yakni orang munafik, nak cari kemuliaan daripada jalan menentang Allah, sedangkan tidak ada jalan untuk dapat kemuliaan kecuali hanya dengan taat pada perintah Allah. Tak ada jalan lain. Kadang-kadang contohnya tuan-tuan, kita ni contoh senang pakaian lah tuan. Pakaian orang lebih suka mungkin seseorang tu yang tak nak ikut pakaian syariat Islam, tutup aurat. Dia pakai ikut fashion lain walaupun terdedah dan sebagainya, kerana dia dapat sanjungan orang puji dia, oh hebat, ikut fashion moden dan sebagainya. Orang sanjung dia kan? Orang tinggi dia seolah macam nak cari sanjungan, nak cari kemuliaan, tapi dengan cara yang salah. Allah kata sebenarnya itu bukan nak cari kemuliaan, tapi itu nak cari penghinaan diri sendiri. Biarlah kita berpakaian kononnya macam tak ikut fashion semasa, walaupun orang pandang itu dan begini, tapi yang penting Allah pandang mulia. Karena kita tahu jalan ni saja jalan yang mendapat kemuliaan. Begitulah dalam cara hidup kita, lifestyle kita dan sebagainya. Kalau tak ikut perintah Allah, walaupun kita dipuji, disanjung oleh masyarakat ramai, tetapi tidak ada kemuliaan dengan sanjungan manusia tersebut, hanya mendapat kehinaan demi kehinaan. Kita tengok bagaimana Fir'aun kan? Sanjungan orang sujud dengan dia, orang sanjung, orang anggap dia sebagai Tuhan. Hebat tuan. Dari sudut pandangan mata manusia biasa, hebat kedudukan dia. Tapi itu bukan kemuliaan yang sebenar. Dia mendapat penghinaan demi penghinaan demi penghinaan, sehingga matinya itu dengan dalam tenggelam saja, dan jasadnya, mayatnya, mumianya masih kekal sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat dikekalkan dan dihina oleh manusia, oleh Allah Ta'ala di muka bumi lagi. Begitu juga Ubay bin Khalaf. Dia walaupun dia pengaruh hebat, bodyguard, Masya Allah, keliling dia, tak ada siapa boleh kacau dia. Tapi bila dia berdepan dengan Rasulullah SAW, Rasulullah hanya cek sikit dan luka dekat tengkuk dia, jatuh dan menggeletar, dia takut. Allah dah tunjuk penghinaan. Engkau dulu kami lagi angkuh, hebat kononnya kamu kan? Tak akan digugat oleh mana-mana orang, tapi kamu hanya kena sikit dah menggeletar, takut. Penghinaan Allah tunjuk di dunia lagi tuan-tuan. Jadi bukan tidak ada jalan kemuliaan kecuali dengan cara ikut apa yang Allah redha, apa yang Allah suruh perintah, dan jauh daripada larangan Allah Ta'ala. Itu dapat kemuliaan sebenar, walaupun seluruh masyarakat menghina kita. Dalam hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa mafhumnya, kalaulah seluruh manusia berkumpul untuk nak sanjung satu orang, nak muliakan satu orang, tapi bila Allah tetapkan dia akan dihina, tetap dia akan dihina. Kalaulah seluruh manusia berkumpul untuk menghina satu orang, tapi orang tu dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka dia tetap dapat kemuliaan. Tentang Rasulullah muncul di tengah-tengah masyarakat jahiliah, dia dihina ketika tu. Bila dia isytiharkan Islam, dia dihina seluruh masyarakat Quraisy, kecuali orang beriman dengan dia. Dan saya berapa kerat dia ketika tu, berapa puluhan orang sahaja yang beriman dengan Rasulullah. Itu yang sanjung Nabi. Lain ratusan ribuan masyarakat Quraisy menghina Rasulullah SAW, tapi adakah Rasulullah tu tenggelam macam tu kerana dihina oleh masyarakat orang ramai? Tidak, tetap dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Semuanya kemuliaan hanyalah di jalan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut bahawa kaum yang menentang Nabi Musa, mereka hanya angkuh, takabur dan sebagainya. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Kamu tengok ending orang yang buat jahat, kesudahannya macam mana. Walaupun di peringkat mula nampak dia disanjung, dimuliakan begini dan begitu, tapi ending dia macam mana?
kan, mati dalam laut, dihina jasad mayatnya dan sebagainya. Jadi kita minta selalu Allah minna nas'aluka husnul khatimah 'inda al-maut, minta kita ending kehidupan kita dengan husnul khatimah. Dan sebenarnya ayat walaqad ataina Daud wa Sulaiman 'ilman wa qala alhamdulillah. Jadi Allah nak tunjuk pula tadi cerita musuh yang yang takabur dengan apa yang Allah bagi kat dia. Allah bagi dia kekuatan, dia guna kekuatan dengan untuk menindas orang lain, takaburnya, menolak kebenaran. Tapi sikap pula orang yang beriman, dia diberi kehebatan, kekuatan yang begitu tinggi, hebat, tapi dia tak takabur. Walaqad ataina Daud, kami dah beri dah kepada orang Daud dan Nabi Allah Sulaiman, dua orang Nabi dan Rasul. Nabi Daud AS, apa kekuatan kehebatannya selain daripada dia Nabi, dia Rasul, dan dia juga pemerintah, raja. Setelah mana Talut telah meninggal dunia. Talut ketika itu raja Bani Israel di zaman Nabi Daud masih kecil, remaja lah, waktu umur dia remaja. Jadi akhirnya Talut lantik dia jadi menteri ataupun orang kanan Talut. Nabi Daud ni malah dia mengatakan dia kahwin dengan anak Talut. Maka akhirnya bila Talut meninggal dunia, Allah beri kekuasaan tersebut, kerajaan di tangan Nabi Daud AS. Selain daripada kekuatan pemerintah dia ada kehebatan yang luar biasa. Kekuatan badan dia tuan, sehingga dia boleh bentukkan besi pedang ni dengan biji tangannya. Cek, tak payah nak bakar api, tak payah nak ketuk tang, biji, dilembutkan besi dengan tangan dia saja. Kehebatan Nabi Allah Daud AS. Dan Nabi Daud dia mempunyai suara yang hebat, sehingga bila dia berzikir, tuan, disebut dalam surah Sad, kalau dia berzikir, burung terbang sanggup berhenti singgah duduk berzikir bersama dengan dia. Dengar suara alunan burung tu ikut jadi makmum pada dia. Alunan pokok-pokok semuanya akan ikut rentak zikir Nabi Allah Daud AS. Hebat Nabi Daud AS. Dan lain daripada tu, Nabi Daud AS juga berjaya menundukkan seluruh musuh-musuh Bani Israel pada zamannya. Tetapi dia pula diberi kehebatan, kekuatan. Kehebatan iaitu mempunyai anak 19 orang anak lelaki. 19 orang anak lelaki. Salah seorangnya adalah Nabi Sulaiman AS. Jadi kehebatan yang diberi pada Nabi Daud, Nabi Sulaiman pula hebat juga, ya. Diberi selain daripada Nabi Rasul, dia pun dapat juga, dan dia juga sebagai pemerintah. Malah pemerintahan ni lagi luar biasa. Dia yang minta pada Allah Ta'ala beri pemerintahan tak pernah yang Allah beri pada orang lain, ya. Kuasa dia, power dia tu besar, sehingga orang lain tak pernah ada kuasa power yang macam tu, ya. Apa dia kuasa dia? Dia boleh perintah bukan sekadar manusia, malah semua makhluk Allah Ta'ala semua boleh tunduk dengan perintah dia. Jin, pokok, burung, semua haiwan, semua menjadi tentera dia ataupun rakyat dia. Jadi mana ada raja yang boleh hebat macam tu, tuan-tuan. Raja hebat mana pun, dia sekadar perintah manusia ataupun boleh taat, boleh lawan. Tapi Nabi Sulaiman tidak. Semua makhluk taat kepada dia. Kehebatan yang dia dapat Allah kurniakan cukup hebat. Tapi bagaimana sikap mereka berdua ni, Allah tunjuk contoh, tuan-tuan. Adakah dia jadi takabur macam Fir'aun, dapat kuasa, kami lagi takabur dia, ya. Dia menolak kebenaran. Tapi kita nak juga, kita tuan-tuan, sebenarnya kita boleh ambil contoh, walaupun kita tak ada lah kenabian, tak ada lah kerasulan. Jadi apa saja yang kita dapat, kita kena ikut contoh yang Allah nyatakan dalam ayat ni. Wa qala alhamdulillah, wa qala alhamdulillah. Akhirnya apa yang mereka dapat, mereka ucap alhamdulillah. Semua daripada Allah Ta'ala, kaitkan dengan Allah. Tuan-tuan, apa yang kita dapat jangan ambil dada. Ini kepandaian saya, macam lah kan, keteraan saya, tera pula hantamnya lah apa pun, tuan-tuan. Nak tunjuk dia punya hebat, kan. Ini kerana dia punya idea, kerana dia punya ini dan sebagainya. Tapi ucap dulu alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah yang bagi semua tu. Bukan tak boleh sebut kata kita buat tu buat ni, boleh, tapi ada tempat-tempatnya yang boleh kita sebut, ada tempat yang tak sesuai kita sebut. Jadi Nabi Allah Sulaiman, dua-duanya, dan Nabi Daud bapaknya,
menyebut alhamdulillah, segala puji semua datang daripada Allah. Semua benda yang dia dapat ni kerana Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita dianjurkan dalam Islam agar mengucapkan alhamdulillah, dan itu sebaik-baik doa kata Rasulullah SAW. Afdalul doa alhamdulillah, atau kama qala Rasulullah. Sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Doa alhamdulillah. Ya, doa. Kerana dengan ucap alhamdulillah, Allah kekalkan nikmat untuk kita. Seolah kita minta, ya Allah kekalkan untuk kita. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita dianjurkan alhamdulillah pada setiap ketika. Nak doa, mula alhamdulillah, penamatnya pun alhamdulillah. Sebab Allah yang beri taufik sehingga kita boleh berdoa, kita boleh berzikir, kita boleh ibadat. Ya. Bangun mula hari kita setelah kita bangun tidur pun alhamdulillah. Ya. Dan makan setelah dapat nikmat makan, minum dan sebagainya, alhamdulillah. Ya. Maka Allah Ta'ala sangat sayang kepada orang yang pandai memuji dia. Khusus dapat nikmat, sebut alhamdulillah. Apa saja pun tuan. Malah dianjurkan kalau boleh dapat bencana pun kita guna alhamdulillah juga. Sampai macam tu. Ya. Sebab sebalik bencana tuan, sebalik bencana ada nikmat yang banyak lagi yang kita tak nampak. Hikmah yang kita kata ada hikmah lah begini dan begitu. Ya. Jadi Rasulullah ajar kalau kita dapat nikmat yang menggembirakan kita, kejayaan, kesihatan, makan, minum dan sebagainya, apa saja yang menggembirakan kita, kita ucap alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya ini sempurna amal soleh kita. Boleh buat macam-macam amal soleh, nikmat yang kita dapat. Kalau kita diberi benda yang kurang menyenangkanlah, sakit, kemalangan, apa saja musibah, pun ucap alhamdulillah juga sebagai doa agar Allah tukarkan bencana tersebut dengan nikmat ataupun dengan benda yang baik, iaitu alhamdulillah ala kulli hal. Pendek tuan. Atas semua keadaan kita ucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Senang tak senang, suka tak suka, alhamdulillah semua. Jadi menunjukkan bahawa kita kembalikan apa yang berlaku semua datang daripada Allah. Inilah sikap Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Alladhi faddalana ala kathirin min ibadil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang mana dialah melebihkan bermacam-macam, mengurniakan nikmat kepada kami yang berbagai-bagai, melebihi manusia-manusia yang ramai, orang mukmin yang lain, melebihi orang-orang mukmin yang lain. Kehebatan pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa waritha Sulaiman Daud, dan Allah mewarisi kepada Nabi Sulaiman warisan daripada Nabi Daud, iaitu apa dia? Warisan kenabian dan kerasulan secara khusus, dan juga mukjizat-mukjizat yang lain, dan juga pemerintahan, kuasa pemerintahan. Nabi Daud juga sebagai raja, Nabi Sulaiman juga menjadi raja. Wa qala ya ayuhan nas 'allimna mantiqat thair. Nak cerita je kisah Nabi Sulaiman, kehebatan yang dia dapat. Satu ketika ya ayuhan nas, dia sebut, dia kumpul semua. Dan dia berkatakan, wahai manusia sekalian, 'allimna, kami telah diajarkan, diberi kurnia ilmu oleh Allah Ta'ala kepada kami, mantiqat thair, boleh faham percakapan burung. Itu kurniaan Allah. Begitulah kita sepatutnya tuan. Alhamdulillah Allah yang bagi saya pandai bercakap, baca Quran. Alhamdulillah Allah yang bagi kita boleh buat ni buat tu. Semua Allah bagi. Wa utina min kulli syai', dan diberikan kepada kami apa saja kami dapat, semua datang daripada Allah Taala. Inna hadza lahu al-fadlul mubin, semua itu adalah kurniaan Allah yang sangat jelas. Jadi dia kaitkan dengan semua pemberian ini datang daripada Allah Taala, nikmat syukur kepada Allah Taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada inna Allah lam yan'am ala 'abdihi ni'matan fayahmadullah 'alaiha. Kalaulah Allah Taala, kalaulah seorang hamba itu dapat nikmat daripada Allah Taala,
maka dia puji Alhamdulillah walaupun sekali. Katalah nikmat yang besar lah, dapat anugerah kesihatan dan sebagainya, maka dia kata Alhamdulillah walaupun sekali. Illa kana hamduhu afdal min ni'amih. Sungguhnya Allah sangat perhatikan dan ucapan Alhamdulillah itu lebih mulia, lebih besar nilainya daripada nikmat yang dia gembira tadi ni. Kesihatannya, kekayaannya, harta benda, rezeki dan sebagainya. Ucapan Alhamdulillah tu yang Allah muliakan dan Allah besarkan. Kenapa ucapan Alhamdulillah ni pahalanya kekal, bukan tak hilang. Tapi nikmat sihat, nikmat rezeki semua ni mungkin ada tempoh dia, akan hilang, akan lenyap, ya. Jadi Allah sangat perhatikan kepada seorang hamba atas nikmat yang dia dapat dan dia boleh ucap Alhamdulillah. Seperti mana Nabi Sulaiman ni menyebut tadi ni, Nabi Allah Daud dan Nabi Sulaiman kata wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadil mu'minin. Antaranya kehebatan, kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu alimna mantiqat tayr. Dia diajarkan faham dan boleh berbicara dengan burung. Burung nak cakap tu dia boleh. Satu ketika Nabi Sulaiman dengar seekor burung merpati. Dia bunyi cara merpati lah kan. Lepas tu dia kata laital khalqa lam yukhlaq. Alangkah baiknya semua makhluk ni tak dicipta. Itu Nabi Sulaiman pula terjemahkan kepada manusia yang di depannya. Jadi setiap perkataan burung tu kadang-kadang Nabi Sulaiman terjemahkan apa yang dia cakap. Sebenarnya disebut wa utina min kulli syai', kami diberikan segala macam kebaikan. Walaupun ada juga keburukan yang dia dapat, tak menggembirakan. Contoh Nabi Sulaiman ni diberi kekuatan tubuh badan hebat, fizikal dia. Sehingga Ma'au cakaplah tentang Nabi Sulaiman, disebut dalam tafsir dia mempunyai 100 orang isteri, kan? Itu syariat dulu lah, tak boleh kita nak banding syariat kita Nabi Muhammad ni boleh kahwin 4 je, tak, 100 orang Nabi Sulaiman. Dan dia berazam, aku nak round satu malam ni. Tuan, hebat, satu malam 1 orang. Dan dia nak supaya isteri yang satu ini semua melahirkan pejuang-pejuang fizikal, orang manusia yang fizikalnya hebat macam dia juga, jadi 1 orang sekali, 1 orang itu jadi yang kedua tu dan sebagainya, ya. Tapi dia terlupa nak ucap insya-Allah. Dia terlupa nak ucap dengan izin Allah. Maka dikatakan dia buat macam tu, tapi tak ada seorang pun yang mengandung, kecuali hanya seorang isteri dia saja yang mengandung. Walaupun fizikalnya sihat, kekuatan tubuh badannya, jadi seorang isteri yang mengandung itu melahirkan anaknya yang tak sempurna sifatnya. Jadi nak tunjuknya bahawa walaupun ada kekurangan pada Nabi Sulaiman, tapi dia tetap wa utina min kulli syai'. Dia kata alhamdulillah Allah bagi segala macam kepada aku, ya. Dia nampak nikmat, tuan-tuan. Kita bila sakit batuk, Allah saya susah, batuk lah, susah lah, sakit lah, kan? Hilang, kita terlupa nikmat yang kita dapat daripada kita kecil, kan? Cuba kita hitung tu, berapa juta, berapa million nikmat yang kita dah guna, Allah baru tarik satu benda ni. Kita terlupa yang banyak, kita ingat yang satu hilang. Itu kebanyakan kita yang tak bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Jadi walaupun kurangnya satu, tapi Nabi Sulaiman kata wa utina min kulli syai', alhamdulillah aku dapat segala macam, semua Allah bagi, kan? Inna hadza wa utina min kulli syai', inna hadza lahu al-fadl al-mubin. Okey, nikmat yang kedua, wa husyira li Sulaiman junudu minal jinni wal insi wat tayri fa hum yus'un. Iaitu nikmat semua rakyatnya jadi jentera dia, tentera dia, taat pada, patuh pada cakap dia. Sehingga kan dikatakan jin yang nakal-nakal jin pun tak berani bila berdepan dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman boleh hukum jin, boleh tangkap dan sebagainya. Sehingga jin ni dia buat kerja. Dicerita dalam ayat surah Sad, jin ni bekerja, atau dalam surah Sabah, jin bekerja dengan Nabi Sulaiman. Depan Nabi Sulaiman dia bekerja sungguh-sungguh. Tapi bila Nabi Sulaiman pejam mata, pusing balik, dia enjoy, dia main-main.
Tapi Nabi Sulaiman pun tahu bila dia baling sikit dia main-main. Nabi Sulaiman duduk depan dia bekerja, buat istana, buat kerja semua. Nabi Sulaiman duduk atas kursi dia, duduk pegang tongkat, tunggu tengok. Nah, dia pun tak boleh nak curi curi tulang lah, yang buat kerja sungguh-sungguh. Sehingga lah jin tu baru perasan Nabi Sulaiman dah wafat. Punya dia takut Nabi Sulaiman, sehingga bila dia perasan yang Nabi Sulaiman telah wafat, iaitu tongkat yang Nabi Sulaiman pegang waktu duduk atas kerusi takhta dia tu, kan, dimakan oleh anak-anak sehingga pun Nabi Sulaiman jatuh. Baru telah meninggal dah, wafat dah. Barulah jin tu jadi jahat semula, enjoy semula dengan kejahatan mereka. Wa husyira li Sulaiman junuduhu, maka dan dihimpunkan bagi Nabi Sulaiman segala bala tenteranya daripada jin, manusia serta burung-burung, lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing. Nabi Sulaiman bila nak pergi dia atur dulu. Ni burung duduk kat sini, binatang ni duduk sop pertama contohnya, binatang ni manusia dan sebagainya, dia atur semua. Ya. Dan dalam riwayat, dalam tafsir Khazin menyebut bahawa ada dua cerita. Satu, Nabi Sulaiman saja buat perhimpunan tahunan lah, dia nak ni kumpul semua. Kan? Tiba-tiba ternampak seekor burung tak ada di situ, iaitu burung hudhud disebut dalam surah ni. Dan riwayat lain menceritakan bahawa ketika itu Nabi Sulaiman bertolak pergi ke Mekah setelah selesainya dia membina Baitul Maqdis, maka dia pergi ke Mekah. Dalam riwayat tersebut menyebut dia nak mengerjakan ibadah haji dengan syariat haji zaman dia lah. Syariat haji di zaman dia. Sampai di Mekah, maka dia untuk pergi pula dia melancong lagi perjalanannya ke Yaman. Tak sampai masuk ke Yaman, maka dia nak pulang balik. Maka ketika itu burung hudhud hilang. Burung hudhud hilang. Sebab dikatakan Nabi Sulaiman selalu bila jalan, burung-burung ni akan jadi payung dia daripada kepanasan. Jadi burung pun dah ambil tempat masing-masing. Contoh burung duduk sudut ni, burung lain. Dah ada tempat masing-masing. Dah grup dah. Tiba-tiba burung hudhud ni tengok terlopong tempat tu. Tempat patut burung hudhud tak ada. Terlopong. Lubang macam payung lubang, nampak panas. Maka Nabi Sulaiman pun tanyalah kisah Hud. Itu kisah Hud dalam ayat yang akan datang lah. Cuma dalam ayat ni, bila Nabi Sulaiman kumpul, ketika itu Nabi Sulaiman bergerak berjalan. Dalam perjalanannya itu, maka terdengarlah seperti dalam cerita ni, hatta idza atau ala wadin namli, sampailah dia ke satu tempat tanah lapang di kawasan tempat yang semut banyak. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Maka ketika itu ketua semut ataupun disebut pemaisuri semut lah, dia menyeru kepada semut-semut yang lain, wahai semut-semut sekalian, udkhulu masakinakum, masuklah kamu balik ke dalam lubang-lubang ke rumah-rumah kamu. La yahtimannakum Sulaiman. Kata para ulama ahli tafsir menyebut bahawa jarak di antara lubang dia yang dia cakap tu dengan Nabi Sulaiman lebih kurang jauh. Lebih kurang dalam 3 batu disebut dalam ni. Yang tafsir jauh lah, maksudnya jauh. Tapi Nabi Sulaiman dibawa berita cakap semut yang kecil itu, manusia mana dengar. Dibawa oleh angin berita tersebut sampai ke telinga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tersenyum. Terdengar dia senyum tu sebab apa? Sebab yang pertama, gembira nikmat Allah Ta'ala. Yang kedua, disebabkan bahawa semut tu seolah menganggap Nabi Sulaiman ni zalim, kan? Salah faham lah, seolah Nabi Sulaiman nak pijak semua-semua. Sehingga bila sampai pada dekat, disebut dalam tafsir bahawa Nabi Sulaiman tanya semut tu, kenapa kau kata aku nak pijak kamu? La yahtimannakum Sulaiman, masuklah kamu lubang supaya kamu tak dipijak oleh Nabi Sulaiman dan tentera Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya, kenapa aku cakap macam tu? Aku takkan buat zalim pada rakyat aku takkan pijak rakyat aku. Tak, semut tu kata, kau tak perasan. Kamu kata wahum la yash'urun dalam hujung ayat tu, supaya kamu tak dipijak oleh Sulaiman dan tentera-tentera Sulaiman dalam keadaan mereka tak sedar. Semut kata, kau tak dengar ke aku cakap wahum la yash'urun? Mereka tak sedar, kamu tak sedar wahai Sulaiman. Aku tahu kamu ni orang yang adil, bukan yang zalim, nak tindas, nak pijak, nak
menghapuskan rakyat kamu seperti kami yang kecil ni, tapi takut bimbang kamu tak sedar, dia kata. Maka Nabi Sulaiman tersenyum ketika itu, seperti mana disebut dalam ayat akan datang. Seterusnya, fatabassama dhahikan min qawliha, fatabassama dhahikan min qawliha, maka ketika itu Nabi Sulaiman tersenyum di atas gembiranya nikmat Allah boleh bagi sampai benda macam tu. Cakap semut yang halus tu pun Nabi Sulaiman boleh dengar, boleh tahu, kan? Wa qala rabbi auzi'ni, apa Nabi Sulaiman buat tuan? Dia terkenang nikmat Allah bagi macam tu punya hebat. Terus dia kata wa qala rabbi auzi'ni, ya Tuhanku. Terus kembali pada Allah, minta pada Allah. Kan? Kita kalau dapat nikmat macam-macam nikmat yang kita dapat, mungkin kita akan dabik dada pada diri kita dan sebagainya. Tapi Nabi Sulaiman tidak, auzi'ni an ashkura ni'matak, ya Allah bagilah aku ni pandai bersyukur nikmat Engkau. Minta supaya kita ni pandai bersyukur atas nikmat yang Allah bagi, yang mana Engkau telah berikan nikmat yang berbagai-bagai kepada aku dan kepada dua ibu bapa aku. Wa ala walidayya, minta supaya dia boleh bersyukur atas nikmat yang Allah bagi, tuan. Kita pun diajar oleh Nabi, tuan. Kalau boleh tolong hafal, tuan. Memanglah bahasa Arab sikit, tapi kena hafal. Doa ni Nabi ajarkan kepada Abu Dhar. Dia kata, wahai Abu Dhar, aku sangat sayang kepada kamu, aku sayang sungguh dengan kamu, Nabi kata. Dan sebolehnya kamu jangan tinggal doa, baca setiap kali lepas sembahyang kamu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta 3 benda. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, ala dzikrika, bantulah aku supaya aku boleh berzikir kepada Engkau dan bersyukur kepada nikmat Engkau, wa husni ibadati, dan boleh buat ibadah yang terbaik. Tolong aku ya Allah, bagilah boleh buat benda-benda ni. Kita minta, tuan. Sebab tu nak sebutnya bahawa kita pandai sembahyang, kita pandai baca Quran, kita Allah izin tuan-tuan boleh datang masjid, kita boleh kenal agama Allah Ta'ala, masih boleh ucap la ilaha illallah dan sebagainya, berzikir, semua apa yang kita buat amal ibadah bukan kerana kita, kerana Allah yang bagi, tuan. Allah bagi, tuan. Jadi kita nak supaya benda tu kekal, dan Allah tambah-tambah lagi bagi kita jadi rajin-rajin lagi, banyak lagi. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta 3 benda. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, sehingga aku boleh berzikir kepada Engkau, bersyukur nikmat Engkau, dan boleh buat ibadah yang terbaik untuk Engkau ya Allah. Minta benda tu, tuan. Setiap kali lepas sembahyang. Jadi kalau kita nak dapat cinta Nabi ni, Abu Dhar, Rasulullah pesan nak kekalkan cinta Nabi, baca doa tu. Bila dengan doa tersebut akan dapat cinta Allah. Bila dapat cinta Allah, dapat cinta Nabi. Bila dapat cinta Nabi, bahagialah orang tersebut. Di akhirat nanti pasti akan terselamat, mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Maka kita juga jangan tinggal. Imam kita Masya Allah, kan? Jadi dah amalan. Kita baca Allah ma'ina ala dzikrika wa syukrika. Ikut, tuan-tuan, ikut ayat tersebut. Tuan-tuan banyak dah, saya tahu lah tuan-tuan banyak dah, mungkin dah boleh hafal benda tu. Jadi boleh kita panjang-panjangkan cerita pada orang lain. Seperti mana Nabi Sulaiman juga minta supaya ya Allah bagilah aku ni pandai bersyukur atas nikmat yang Kau telah berikan kepada aku dan kepada kedua ibu aku. Wa an a'mala salihan, bagi juga aku ni boleh buat amal soleh. Dengan nikmat yang banyak ni bagi aku jadi amal soleh. Jangan dengan nikmat yang banyak salah, aku jadi salah guna, jadi buat amal yang toleh. Toleh ni lawan soleh, amal derhaka, amal jahat. Tardahu, yang kau redha pula. Buat amal yang soleh yang engkau redha. Ada amal soleh yang Allah tak redha? Mungkin ada, kata ulama. Amal yang baik tapi Allah tak redha. Tuan-tuan, kita ingat semua amal baik ni Allah redha. Contoh, ada amal yang baik tapi Allah tak redha kita buat. Seperti mana Nabi juga tak redha pada seorang nak pergi jihad. Jihad baik tak, tuan? Amalan yang paling hebat, yang paling mulia di sisi Islam, jihad fisabilillah. Datang seorang lelaki, aku nak pergi jihad juga wahai Rasulullah. Rasulullah tanya, kau ada mak engkau lagi? Mak ayah kau masih hidup? Ya, mak ayah masih hidup. Balik kau bantu berbakti pada mereka, itu jihad kau. Jadi kalau dia pergi jihad juga, tak dapat redha Allah, tak dapat redha Rasul, walaupun benda tu baik. Ada amal soleh yang
tak dapat redha Allah. Jadi kita minta, Nabi Sulaiman minta doa ni, minta amal soleh yang Allah redha. Wa adkhilni bi rahmatik, dan masuklah aku dengan rahmat Engkau ya Allah, dengan rahmat Engkau, bukan dengan amalan Engkau, bukan amalan aku. Jadi jangan kita mendapat dah kita dah pandai semayang, kita dah pandai kita jadi orang soleh. Jadi soleh tak soleh, nak masuk seorang tu dalam grup orang soleh ataupun tidak, bukan kerana amal dia, tapi kerana anugerah Allah, rahmat Allah pilih. Tuan-tuan, Bal'am bin Ba'ura, Bal'am bin Ba'ura dicerita dalam surah Al-Anfal, tak salah saya, surah Al-Anfal ataupun surah Al-Arab. Kisah Bal'am bin Ba'ura, dia ni orang yang saleh, doanya sentiasa Allah makbul, apa saja doa dia makbul, tapi akhirnya na'udzubillah min dzalik, dia tak tergolong dalam golongan orang yang saleh, mati dalam keadaan kekufuran. Itu yang kita bimbang kan? Jangan kita dah ada, kita dah pandai sekarang, kita dah jadi orang saleh. Jadi soleh, masuk dalam grup orang soleh ataupun tidak, anugerah Allah, pilihan Allah. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan tolonglah masukkan aku ni dalam grup orang yang soleh ya Allah, dengan rahmat Engkau, dengan kasih sayang Engkau ya Allah. Jadi doa Nabi Sulaiman ni tuan-tuan sangat penting untuk jadikan amalan kita, merangkumi keseluruhan hidup kita, kejayaan dunia akhirat yang kita dapat, yang kita harapkan. Minta ya Allah, Rabbi auzi, kita minta dari mana tuan-tuan nak baca doa Nabi Sulaiman ni? Kita minta dari Rabbi, perkataan Rabbi panjanglah sikit dah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Agak panjang, tapi kalau nak ringkasnya doa Nabi tadi, Nabi ajar pada Abu Dzar, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tiga benda dia minta, samalah dengan doa Nabi Sulaiman ni juga. Jadi wallahu alam tuan-tuan, panjang lagi muka ni, insya-Allah kita separuh tu saja, dan akan datang kita akan cerita sedikit beberapa ayat lagi untuk tamatkan muka ni, kisah nikmat yang Allah bagi kepada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tidak jadi takabur, dia minta supaya dengan nikmat dia dapat, dia boleh amal soleh yang Allah redha. Kita juga minta ya Allah, bagilah aku boleh beramal soleh, buat benda yang amal yang baik yang Engkau redha ya Allah. Jadi kita bimbang, kita buat benda yang nampak soleh tapi Allah tak redha. Tak redha. Seperti orang yang tak pandai nak meletakkan keutamaan. Jadi contohnya ada 3 benda yang dia nak buat, semuanya amal yang baik-baik, tapi tak letak keutamaan. Seperti harta benda tu kan. Contoh dia ada duit kan, dia nak ketika tu mungkin dia nak derma duit tersebut, tapi bila tak bijak meletakkan keutamaan wang tersebut, maka akhirnya amal soleh dia tak jadi diredai oleh Allah Ta'ala, mungkin sampai ke tahap macam tu. Contoh, dia nak derma kan, ke masjid, baik tuan-tuan, derma masjid cukup baik, mulia, tapi masih ada orang yang lebih utama dia beri perhatian kan, mungkin mak ayah dia, mungkin kaum kerabat. Sehingga kan Allah Ta'ala, bila Sayyidina Amr bin Jammuh, sahabat Nabi, dia jutawan, harta banyak, dia tanya Nabi, aku nak buat apa dengan harta ni, kat siapa lagi aku nak perlu bagi harta ni? Turun ayat jawapan dia, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum falil walidaini wal aqrabin. Kata Allah Ta'ala, utamakan dua bapa kamu dan kaum kerabat kamu dan sebagainya. Jadi kalau kita meletakkan yang sepatutnya diutamakan, kita letak yang ke-10, maka bimbang-bimbang amal soleh kita tak jadi diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi kita kena lihat keutamaan-keutamaan yang mana perlu kita dahulukan daripada yang kemudian. Jadi para hadirin rahimahumullah, mudah-mudahan sedikit sebanyak akan beri manfaat kepada kita. Yang penting tuan-tuan, kita dah jumpa doa yang sangat mustajab, yang sangat penting untuk jadikan amalan kita, datangnya daripada Al-Quran juga, datang pula daripada Al-Quran yang dinamakan doa yang ma'thur daripada Al-Quran, yang sangat penting untuk jadikan amalan kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ataupun dalam ringkasnya doa seperti yang Nabi ajar kepada Abu Dzar, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi Allah barik lana fi hadzal yawm wa barik lana fi jam'ina hadha wa barik lana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al shafi'an lana yawm al-qiyamati ya 'aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.